Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ubay Fatihah binti Halisman daripada kelas di PSU 4E dan nombor matrik saya adalah DSU 20202475. Jadi insya-Allah kumpulan kami hari ini akan menerangkan tentang rancangan perniagaan yang telah kami lakukan bersama sepanjang SEM ini. Jadi sebagai wakil yang pertama, saya akan menerangkan tentang pengenalan kepada syarikat kami. Jadi sebagai pengenalan kepada syarikat kami, nama syarikat kami adalah Belvia Beryl. Belvia Beryl ini adalah gabungan dua nama, iaitu Belvia yang berasal daripada bahasa Latin atau kata asal di dalam bahasa Latin iaitu belva yang membawa maksud kecantikan ataupun cantik, serta beryl yang berasal daripada kata nama kristal iaitu kristal beryl hexagonal. Kristal beryl hexagonal ini adalah kristal yang sangat bercahaya ataupun sangat bersinar. Ia juga dipanggil sebagai permata yang bercahaya. Jadi dengan menggabungkan dua nama ini dan membina ataupun tertubuh nama Belvia Beryl ini yang membawa maksud kecantikan permata yang bercahaya ini, ianya adalah menggambarkan kualiti produk kami serta bertepatan dengan tujuan ataupun visi perniagaan kami ataupun syarikat kami ini. Seterusnya, jenis perniagaan yang kami lakukan adalah produk. Dan produk yang kami tawarkan ataupun produk yang kami keluarkan atau kami hasilkan adalah gift box ataupun surprise box. Gift box atau surprise box ni kalau kita tengok pada zaman sekarang, bukanlah pada zaman sekarang, gift box mula menjadi ataupun famous di kalangan semua golongan masyarakat pada start tahun 2019 ataupun 2020, di mana orang memberikan gift box ataupun surprise box ni sebagai tanda terima kasih kepada seseorang itu ataupun tanda penghargaan ataupun sebagai tanda kita ingin meraihkan seseorang itu. Gift box atau surprise box ni biasanya orang akan beli dan memberikan kepada orang itu, orang yang mereka nak, mungkin dalam secara rahsia ataupun secara terbuka. Maksud saya secara rahsia tu mungkin mereka menyembunyikan nama mereka ataupun alamat mereka, betul tak? Ataupun kalau secara terbuka mereka memberitahu nama hadiah gift box ni daripada sekian. Saya memberikan ini sebagai tanda terima kasih kepada awak. Ada yang secara terbuka seperti itu, ada yang secara rahsia. Kalau dengan secara rahsia ni biasanya dengan secara romantiknya, dengan secara ucapan wish card yang penuh dengan kasih sayang. Jadi pelbagai lagi cara ataupun tujuan pelanggan ataupun kita memberi hadiah gift box ini kepada seseorang. Jadi dengan kalau dengan secara ringkasnya kata lain, gift box ni adalah sebagai satu tunjuk tanda kasih sayang kita kepada seseorang, tanda kita sayang orang tersebut ataupun sebagai tanda yang membawa kegembiraan kepada semua masyarakat dan semua golongan masyarakat di Malaysia ini ataupun di luar negara juga, di antara bangsa. Jadi bersesuaian dengan bersesuaian dengan tujuan kami, dan itu adalah tujuan kami sebenarnya. Tujuan kami menghasilkan produk seperti ini adalah untuk kami menggembirakan, memberikan kegembiraan kepada masyarakat di luar sana tanpa mengira golongan usia, serta memberikan satu tanda kasih sayang kepada daripada pelanggan kami
kepada pelanggan kami, di mana serta pelanggan kami kepada orang yang mereka hendak memberi hadiah itu. Seterusnya adalah lokasi ataupun tempat syarikat kami adalah berada di Jalan Permata Indah 5, Kuala Lumpur, Malaysia, dan tarikh perniagaan yang kami mulakan pada 2 Mac 2021. Seterusnya adalah jangkaan pada masa hadapan, iaitu syarikat kami akan berkembang ataupun kami mengharapkan syarikat kami supaya berkembang dan menjadi sebuah syarikat yang dapat memberikan kegembiraan kepada semua golongan masyarakat di Malaysia dan menjadi sebuah syarikat yang besar, menjadi pilihan masyarakat Malaysia untuk memberikan hadiah kepada seseorang sebagai tanda kasih sayang ataupun tanda terima kasih kepada seseorang. Dan kami juga mengharapkan bahawa syarikat kami juga akan berkembang pesat sehinggalah ke pasaran antarabangsa, di mana kami juga oleh itu kami juga akan mengambil inisiatif untuk mengumpulkan segala data dan membuat data serta dibandingkan dengan pesaing-pesaing syarikat di luar sana yang mempunyai ataupun yang menghasilkan produk yang sama seperti kami, dan menjadikan data tersebut sebagai satu inisiatif kami untuk berkembang pesat lagi di Malaysia serta di pasaran antarabangsa, dan untuk mengukuhkan kestabilan syarikat kami supaya sentiasa stabil. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada kawan saya yang seterusnya yang akan menerangkan tentang sedikit sebanyak tentang visi dan juga tagline syarikat kami. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzaruddin Nizam dan nombor matrik saya DHU 2020202123 dan saya daripada kelas TPSU 4E. Okey, pada kali ini saya akan menerangkan tentang rancangan perniagaan bagi kumpulan saya yang di mana syarikat kami dinamakan sebagai Belvia Beril. Okey, pada bahagian saya akan menerangkan tentang 2.0 iaitu rancangan organisasi. Okey, pertama sekali saya akan menceritakan tentang visi syarikat kami. Okey, visi syarikat kami ialah menjadikan Belvia Beril sebuah syarikat yang dapat menghasilkan kotak hadiah yang berkualiti serta mampu dimiliki oleh semua golongan masyarakat Malaysia serta memberi peluang kepada peniaga untuk menjana pendapatan bersama. Okey, yang kedua pula ialah objektif syarikat kami. Okey, objektif penubuhan kedai syarikat Belvia Beril adalah untuk menawarkan produk dan perkhidmatan hadiah ataupun citra hati yang kreatif dan inovatif mengikut cita rasa dan pemilihan permintaan pelanggan yang mana lebih menarik untuk diberikan kepada seseorang. Selain itu juga, kami ingin menjadikan syarikat kami dapat memberi harga yang mesra kepada pengguna ataupun pelanggan yang mencari hadiah ataupun cendera hati mengikut bajet mereka. Okey, akhir sekali bagi objektif kami ialah kami ingin menjadikan syarikat kami salah satu syarikat pilihan ataupun kegemaran bagi pelanggan yang utama untuk mendapatkan hadiah atau cendera hati kerana produk yang dihasilkan mesra pengguna dan sesuai untuk semua golongan usia. Okey, yang ketiga pula ialah tagline bagi syarikat kami. Okey, tagline bagi syarikat kami ialah Let our Belvia touch you. Okey,
Yang yang pertama. Okey, yang kedua pula ialah saya akan menerangkan tentang carta organisasi bagi syarikat kami. Okey, syarikat kami mempunyai 5 aliran tugas yang berbeza. Okey, aliran yang paling atas ialah ketua eksekutif yang disandang oleh Nabila Suhaila binti Sazali. Yang kedua ialah ketua pentadbiran Nurul Shazlin binti Ahmad Zahari. Yang ketiga ialah ketua pemasaran Nik Nur Alisa Najwa binti Nik Azhar. Okey, yang keempat pula ialah ketua operasi Ummul Fatihah binti Alisman, dan akhir sekali ketua kewangan iaitu saya Muhammad Nizaruddin Muhammad Nizam. Okey, seterusnya saya akan masuk tentang kos peralatan pejabat ataupun pentadbiran. Okey, di syarikat kami ini kami menggunakan beberapa alat ataupun kelengkapan bagi memenuhi keperluan kami. Antaranya ialah pertama meja, kerusi, rak simpanan, kipas, lampu, iPad, penghawa dingin dan peti sejuk. Okey, meja ni kami beli untuk kuantiti 4 unit. Seunit harga dia RM250 dan jumlah kosnya adalah RM1000 bagi 4 unit. Okey, yang kedua ialah kerusi. Kerusi kami beli sebanyak 4 unit dan harga seunit ialah RM147 dan jumlah bagi kerusi adalah RM588 bagi 4 unit. Okay, yang ketiga ialah rak simpanan. Rak simpanan harga seunit ialah RM100. Kami membeli 5 unit dan jumlahnya adalah RM500. Okay, yang keempat pula ialah kipas. Kipas harga seunit adalah RM87. Kami membeli 2 unit dan harga jumlah untuk 2 buah kipas adalah RM174. Okey, lampu pula ialah kami harga seunit adalah RM30. Kami membeli 4 unit dan harga jumlah untuk 4 unit lampu adalah RM120. Yang keenam pula ialah iPad. iPad ni merupakan keperluan kami untuk menjalankan perniagaan secara atas slide supaya lebih memudahkan, supaya tidak ada gangguan antara perniagaan dengan rumah tangga. Okey, iPad ni kami membeli harga dengan RM1,399 seunit dan kami membeli 4 unit dan jumlah untuk 4 unit bagi iPad ialah RM5,596. Okey, yang ketujuh ialah penghawa dingin. Penghawa dingin ni harga seunit adalah RM890. Kami mengambil 2 unit dan harga bagi 2 unit adalah RM1,780. Okey, yang terakhir sekali adalah peti sejuk. Peti sejuk ni adalah untuk peti simpanan bagi makanan seperti coklat, gula-gula supaya tidak cair dan sentiasa keras supaya kami dapat berinya dalam keadaan baik kepada pelanggan. Okey, harga untuk peti sejuk seunit adalah RM1,140 dan kami beli seunit dan jumlah kos adalah RM1,140. Okey, yang tu kos peralatan pejabat dan pentadbiran. Okey, seterusnya adalah gaji pengurusan. Okey, gaji pengurusan kami bagikan kepada 5 bahagian mengikut pangkat masing-masing. Okey, pertama ialah ketua eksekutif, bertanggungjawab untuk menyelaraskan syarikat baik secara dalaman maupun secara luaran dengan visi strategi syarikatnya. Okey, gaji beliau adalah RM8,500, KWSP adalah RM935, SOKSO RM170 dan jumlah gaji bersihnya adalah RM7,395. Okey, KWSP kami akan darabkannya dengan 0.11% dan SOKSO kami akan darabkan dengan 0.2%. Okey, yang kedua adalah ketua pentadbiran. Ketua pentadbiran tanggungjawab dia adalah menguruskan hal ehwal surat menyurat, urusan perjalanan fail termasuk pembukaan dan penutupan fail. Okey, gaji kasar adalah RM7,000, KWSP adalah RM770, SOKSO RM140. Jadi gaji bersih bagi ketua pentadbiran adalah RM6,090. Okey, yang ketiga adalah ketua pemasaran. Okey, ketua pemasaran tanggungjawabnya adalah membuat penyelidikan dan membangunkan konsep komersial baru dan peluang dalam program dan media baru. Okey, gaji kasar bagi ketua pemasaran adalah RM6,800 dan KWSP beliau adalah RM748 dan SOKSO beliau adalah RM136. Jadi bagi gaji bersih bagi ketua pemasaran adalah RM5,916. Okey, yang keempat pula ialah ketua operasi. Okey, ketua operasi tanggungjawab dia adalah mengarahkan operasi dalaman untuk mencapai keputusan belanjawan dan kriteria kewangan yang lain dan untuk mengekalkan dana modal yang dilaburkan dalam perusahaan. Okey, gaji kasar bagi ketua operasi adalah RM6,500,
Okay, WSP beliau adalah RM715. SOCSO beliau adalah RM130 dan gaji bersih bagi beliau adalah RM5,655. Okey, dan terakhir sekali ialah ketua kewangan. Ketua kewangan dia akan menyediakan belanjawan, mengendalikan peruntukan, menyediakan bayaran gaji, menyediakan penyata penyesuaian bulanan. Okey, gaji kasar beliau adalah RM6,200. WSP beliau adalah RM682. SOCSO beliau adalah RM124 dan gaji bersih beliau adalah RM5,394. Seterusnya kita akan masuk ke dalam analisa sasaran pasaran. Okey, syarikat kami mensasarkan semua kawasan. Okey, lingkungan umur kami sasarkan antara 15 hingga 45 tahun. Okey, kelas pendapatan kami sasarkan untuk semua golongan, jantina, lelaki dan perempuan. Okey, seterusnya adalah analisa pesaing. Okey, kami dah mengkaji beberapa pesaing yang kami kena pasti antara kelebihan dan kelemahan bagi syarikat pesaing kami yang kami cari. Okey, yang pertama pesaing kami adalah bernama Happy Bunch. Okey, produk dan perkhidmatan syarikat beliau menyediakan kotak hadiah dan juga membuka kedai bakery. Okey, kelebihan dia koleksi package yang disediakan oleh syarikat Happy Bunch nampak sangat premium dan mereka juga menyediakan package tumbuhan hijau di dalam pasu. Maksud dia diorang menjual package di mana package diorang tu ada menjual tentang tumbuhan hijau macam pokok kaktus dan sebagainya. Okey, kelemahan bagi syarikat Happy Bunch ialah pertama, kos yang mahal. Maksud dia package yang disediakan tu package yang mahal. Yang kedua, kuantiti barangan yang sedikit di dalam setiap package. Maksud dia harga dah mahal, lepas tu kuantiti yang disediakan dalam setiap package tu sedikit. So faham. Syarikat pesaing yang kedua adalah bernama Wishful Curated Gifting. Okey, syarikat Wishful ni dia menyediakan kotak hadiah saja. Dia tak semacam Happy Bunch yang dia menyediakan bakery. Okey, kelebihan bagi syarikat ini dia mempunyai koleksi yang pelbagai. Maksud dia ada koleksi package yang melibatkan macam bayi punya, perempuan, lelaki, dan mereka membuat koleksi yang setiap perayaan diorang akan buat koleksi yang terbaru. Kelebihan kedua ialah mereka menyediakan package gadget. Maksud dia macam contoh ada power bank. Okey, seterusnya kelemahan bagi syarikat mereka ialah satu, pertama adalah kos yang mahal. Faham tak? Diorang setiap package diorang mempunyai harga yang terlampau mahal, macam tidak logik akal lah. Tapi kalau nak ikutkan premium itu memang nampak mahal. Okey, yang kedua ialah barangan yang mudah rosak. Maksud dia kan elektronik semua tu, so kita tak boleh jamin, takut apa-apa jadi kerosakan, macam tiba-tiba dia dampas ke apa ke. So dia dah jadi bahkan itu semua barangan mudah rosak. Okey, terakhir sekali saya akan menerangkan tentang pembelanjaan pentadbiran. Okey, aset tetap, tanah dan bangunan kami tak ada sebab kami menyewa kedai rumah kedai. Okey, yang kedua adalah perabot dan kelengkapan. Perabot dan kelengkapan kami berjumlah RM4,162. Peralatan kecemasan kami berjumlah RM200. Peralatan pejabat kami berjumlah RM5,596. Dan mesin berjumlah RM1,140. Okey, modal kerja yang pertama gaji kami untuk semua 55 pegawai kami jumlahkan semuanya RM35,000. Utility tiada dan sewa pejabat dan kedai berjumlah RM800. Okey, lain-lain pembelanjaan kami tiada. Okey, seterusnya praoperasi, deposit kami membayar RM7,000, pendaftaran lesen dan lesen perniagaan RM280, insurans dan road tax RM150, lain-lain tak ada. So jumlah bagi keseluruhan pembelanjaan organisasi adalah RM54,328. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nik Nur Alisa Najwa binti Nia Azhar. Saya daripada kelas 4F, nombor matrik DHU 2020246115. Saya akan menerangkan tentang 3.1 analisa pasaran. Okey, yang pertama, potensi pasaran peratusan setiap syarikat. Untuk syarikat sendiri iaitu syarikat Belvia Beril, untuk lelaki peratusannya ialah 50%, perempuan 50%, remaja 9% dan dewasa 91%. Okey, seperti yang kita dapat lihat, remaja 9% dan dewasa 91%. Okey, kita lebih fokus kepada dewasa.
berbanding remaja dan lelaki dan seperti yang kita dapat lihat juga, lelaki dan perempuan stable. Jadi syarikat kita ni lebih pada dewasa, lelaki dan perempuan. Okey, untuk syarikat Happy Bunch pula, lelaki 62%, perempuan 38%, remaja 53%, dewasa 47%. Okey, kalau untuk Happy Bunch ni lebih anggaran kepada remaja dan lelaki. Okey, untuk syarikat Wishful pula, lelaki 52%, perempuan 48%, remaja 51% dan dewasa 49%. Okey, untuk syarikat Wishful ni kita dapat lihat lebih kurang stabil untuk lelaki dan perempuan dan remaja dan dewasa juga. Seterusnya 3.2 ramalan jualan setiap bulan. Okey, untuk bulan Januari iaitu RM520 kerana awal tahun. Okey, Februari RM440 kerana bulan biasa je, hari biasa je. Okey, untuk Mac RM500 kerana ada sambutan Chinese New Year. Okey, untuk April RM525 iaitu birthday month. Untuk bulan Mei pula RM560 kerana ada sambutan Hari Ibu. Untuk Jun pula 550 Hari Bapa. Untuk Julai 470 Hari Raya. Ogos 530 Valentine's Day. September pula 535 Friendship Day. Oktober 399 kerana ada PKP. November 350 PKP juga. So jadi orang tidak mempunyai pendapatan. So mungkin kos akan menurun. Dan Disember pula 400 ada sambutan Christmas. So setiap bulan ni kos menaik menurun dia ada sebab ada, contohnya ada sambutan, ada PKP. Okey, untuk 3.3 pula strategi pemasaran, ada 4 produk, harga, saluran agihan dan promosi. Okey, yang pertama produk. Kami mengeluarkan produk gift box atau dalam bahasa Melayunya ialah kotak hadiah. Di dalam kotak tersebut kami meletakkan barang-barang seperti baju, topi, rantai coklat telekung dan sebagainya. Barang-barang tersebut ialah barangan yang memenuhi cita rasa pelanggan. Kami menyediakan pelbagai set gift box untuk memudahkan pelanggan memilih gift box yang sesuai untuk dihadiahkan kepada orang tersayang atau diri sendiri. Contohnya, set yang kami sediakan ialah set budget, set gift box untuk lelaki, set gift box untuk perempuan, set gift box untuk keluarga dan banyak lagi. Okey. Untuk yang kedua, harga pula. Okey, kos tetap. Cara penetapan harga barangan berasaskan kos ialah menyediakan pelbagai jenis set gift box dari segi saiz box, bajet, kuantiti barang dan jenis barang. So dengan itu kami menetapkan terus harga sesuai dan tetap. Okey, untuk kos berubah pula, kos akan berubah jika ada permintaan atau keinginan dari pelanggan. Contohnya, pelanggan mahu menyediakan set gift box yang mengikut kemahuannya. So, di situ kos akan berubah kerana kami akan mengikut cita rasa pelanggan. Okey. Untuk mengikut tempat pula, harga berdasarkan kuantiti pelanggan. Jika kat tempat tersebut pelanggan tidak ramai, harga mungkin akan jatuh sedikit. Contohnya dari RM16 ke RM14. Jika pelanggan ramai, harga yang digunakan ialah harga asal atau akan meningkat sedikit harga. Kita akan ikut kepada keadaan tempat tersebut. Okey, dari segi demografi pula, harga berdasarkan ciri sosioekonomi populasi yang digunakan perniagaan untuk mengenal pasti pilihan produk dan tingkah laku pelanggan. Jika ramai pelanggan yang berpendapatan dan berumur 15 hingga 30 tahun, harga mungkin akan meningkat sedikit. Contohnya harga RM16 ke RM18 atau RM19. Okey, dari segi geografi, harga asal atau harga yang ditetapkan. Contohnya harga asal RM20 dan harga jual juga RM20. Okey, seterusnya saluran agihan 3.3. Pemborong ada 3, iaitu pemborong, ejen dan peruncing. Okey, untuk pemborong atau kita selalu panggil sebagai stokis.
Okey, pemborong ialah menjadi orang tengah antara pengeluar dengan peruncit. Pemborong membeli secara pukal ataupun secara banyak daripada pengeluar dan membayar dengan tunai. Dengan membeli secara pukal tersebut, masa dan tenaga pengeluar dapat dijimatkan kerana pengeluar tidak perlu berurusan dengan ratusan peruncit yang hanya akan membeli dengan kuantiti yang kecil sahaja. Okey, untuk ejen pula, ejen ialah bawah stokis ataupun bawah pemborong. Ejen akan mengambil stok daripada stokis dan kebiasaannya ejen mewakili setiap daerah ataupun setiap kawasan perumahan. Harga produk untuk ejen sedikit mahal daripada stokis tapi lagi murah daripada harga pasaran. Income ejen hanya dari hasil jualan stok produk yang diambil. Okay, untuk peruncit pula atau lebih dikenali sebagai dropship, satu konsep bisnes yang mudah, ringkas dan amat sesuai dengan bisnes internet atau bisnes online kerana tidak perlu keluarkan modal dan simpan stok. Hanya perlu dapatkan gambar info dari ejen dan promote sahaja. Order, delivery dan postage akan diuruskan oleh ejen. Komisen dapat dari sales sendiri. Okay, untuk last kali, promosi. Bentuk periklanan yang kita gunakan ialah kita membuat video, mengedit video. Selain itu, iaitu kita menggunakan teknik copywriting, pengeposan, poster, alatan promosi jualan, contohnya diskaun, kupon, sampel, hadiah percuma atau lebih dipanggil free gift. Seterusnya penghantaran percuma ataupun free postage. Lepas tu, kalau periklanan internet, kita menggunakan Facebook, Instagram, TikTok dan WhatsApp. Saya rasa itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Syazli binti Ahmad Zahari. Nombor kad metrik saya ialah DHC 20202527. Saya daripada kelas BPH 4E. Hari ini saya akan bentangkan mengenai 4.0 iaitu rancangan operasi. 4.1 penerangan produk. Produk yang syarikat kami keluarkan ialah kotak hadiah atau lebih dikenali sebagai gift box. Jenis barang yang akan ada di dalam gift box tersebut itu ialah akan mengikut kehendak pelanggan. Akan tetapi akan ada beberapa barang utama yang ada di dalam gift box tersebut, seperti dry flower, wish card dan juga coklat. Sekiranya pelanggan ingin menambah barangan lain di dalam gift box tersebut, mereka akan dikenakan bayaran lebih mengikut harga barang tersebut. Sebagai contoh, kalau pelanggan ingin tambah tudung ke baju atau perfume, kami akan kenakan cas lebih lah mengikut harga produk tersebut. Anggaran permintaan sebulan. Permintaan produk dalam masa sebulan sebanyak 40 kotak. Kami menganggarkan sebanyak 40 kotak dalam masa sebulan kerana gift box ini kebiasaannya diberi sekiranya ada hari istimewa seperti hari jadi, hari ibu, hari guru dan juga hari ulang tahun. Anggaran mesin yang digunakan di dalam syarikat kami ialah mesin pencetak untuk kami menghasilkan stiker pada setiap produk kami. Maknanya pada setiap gift box kami tu kami akan tambah stiker untuk memastikan tu produk keluaran kami. Anggaran pekerja di setiap bahagian operasi. Syarikat kami tidak mengambil sebarang pekerja kerana kami juga merupakan pekerja di syarikat kami sendiri. 4.2.1 Serta ahli mengenai cara pengeluaran produk. Kami menerima pesanan daripada pelanggan. Kemudian kami akan menyediakan barang-barang tersebut seperti dry flower, wish card, coklat, barang utama dan juga sekiranya pelanggan ada barang tambahan, kami akan sertakan sekali barang tambahan tersebut. Kemudian kami akan membungkus barang produk kami pesanan pelanggan tadi ke dalam kotak kami. Kami akan membungkus. Kemudian setelah kami bungkus pelanggan tersebut, kami akan terus menghantar ke pihak penghantaran atau pelanggan memilih untuk cash of delivery, iaitu bayar
bayar semasa penghantaran tersebut. Seterusnya, waktu operasi. Syarikat kami akan beroperasi bermula 9 pagi hingga 5 petang. Rancangan pengeluaran setahun. Jumlah pengeluaran selama setahun sebanyak 700 unit. Kerana setiap bulan akan ada beberapa sambutan di bulan tersebut. Sebagai contoh, bulan 5 iaitu bulan Mei mempunyai beberapa sambutan pada bulan tersebut yang mengakibatkan jualan kami meningkat. Senarai produk yang digunakan ialah kotak, dry flower, biskuit, coklat, stiker, bubble wrap dan juga street light. Barang-barang tersebut ni akan ada dekat gist box nanti. Jumlah keseluruhan produk tersebut sebanyak RM1,412.70. Senarai pembekal kami ialah kami mempunyai pembekal daripada Selangor, Negeri Sembilan, Johor, Perak, Melaka dan juga Penang. Pembekal kami ni merupakan pembekal untuk barang-barang utama kami. Senarai pekerja. Jumlah keseluruhan pembayaran gaji ialah sebanyak 30,450, di mana di setiap pembayaran gaji kami berbeza mengikut jawatan. Sebagai contoh, ketua eksekutif gajinya sebanyak RM7,385, ketua pentadbiran pula RM6,090. Maknanya setiap jawatan ni akan mempunyai gaji yang berbeza. Gaji tersebut telah ditolak oleh KWSP dan juga SOKSO. Senarai mesin yang kami gunakan. Mesin pencetak, penghawa dingin dan juga peti sejuk. Jumlah keseluruhan harga mesin tersebut ialah sebanyak RM2,066. Pembelanjaan operasi aset tetap. Mesin kami seperti saya katakan tadi RM2,066. Modal kerja iaitu bahan produk sebanyak RM1,412.70. Operasi deposit sebanyak RM7,000. Jumlah keseluruhan pembelanjaan operasi ialah sebanyak RM10,478.70. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya akan serahkan kepada net presenter. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi 16 Waila binti Sebelis. Saya daripada kelas DPSU PAI bernama matrik DSU 20202515. Baiklah, pada hari ini saya akan menyambung semula tentang rancangan perniagaan kami. Saya akan teruskan dengan 5.0 iaitu rancangan kewangan. Baik, mari kita ke slide yang seterusnya. Di slide ini seperti yang anda dapat lihat, ia memaparkan 5.1 iaitu kepentingan rancangan kewangan. Jadi, di sini saya akan menerangkan apa kepentingannya dan mengapa kita perlu merancang kewangan kita. Baiklah, terdapat dua kepentingan dalam merancang kewangan. Kepentingan yang pertama adalah agar kita dapat memaksimumkan pendapatan dan kekayaan kita. Bagaimana caranya? Mari saya kongsikan. Yang pertama adalah kita perlu mencari wang yang lebih banyak dengan bekerja lebih kuat. Seterusnya, kita hendaklah berusaha dengan lebih gigih dalam sesuatu pekerjaan yang sedang kita lakukan. Selain itu, kita juga boleh melakukan pekerjaan yang memberikan pendapatan yang lumayan pada kita. Ataupun, kita juga boleh mengambil risiko dalam sesuatu kerjaya yang dapat menjanjikan dan memberikan bayaran gaji dalam jangka masa panjang. Dan akhir sekali, kita hendaklah membuat pilihan dengan bijak ketika dalam pelaburan. Okey, kepentingan yang seterusnya ataupun yang kedua adalah bagi memantau pembelanjaan. Bila anda dah ada rancangan kewangan anda, sudah tentulah anda dapat memantau perbelanjaan anda dan secara tak langsung anda dapat mengawalnya dengan cekap dan baik. Untuk maklumat anda, anggaran perbelanjaan adalah kunci untuk mengawal pengaliran wang dan tujuan. Mengapa?
sesuatu pembelanjaan itu dibuat. Jika anda tidak mempunyai rancangan kewangan, pasti anggaran perbelanjaan anda tidak mencerminkan apa yang anda inginkan daripada kehidupan yang baik sekarang maupun masa hadapan. Jadi, ia hendaklah diubah. Rancangan kewangan ini juga dapat menyimpan maklumat-maklumat yang penting. Ia juga boleh membantu anda untuk kekal di bawah kawalan perbelanjaan anda. Baik, itu sahaja tentang keterangan bagi kepentingan rancangan kewangan. Saya akan teruskan lagi dengan slide yang seterusnya, iaitu 5.3 perbelanjaan pemasaran berdasarkan 3.4, iaitu bajet pemasaran kami. Baiklah, yang pertama, aset tetap. Di bawah aset tetap ini, kami memperuntukkan sebanyak RM1,500 bagi signboard, dan yang kedua, modal kerja terbahagi kepada 3, iaitu promosi dengan jumlah RM1,500, seterusnya kad perniagaan dengan jumlah RM300 dan RM200 lagi diperuntukkan bagi flyers. Bagi peruntukan lain-lain belanjawan dan praoperasi tidak dinyatakan bermakna tiada dan menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak RM3,500. Maka, itulah segala perbelanjaan dalam pemasaran syarikat kami. Baik, bergerak ke seterusnya, 5.5 sumber pembiayaan. Seperti yang dipaparkan, kami melakukan perbelanjaan dengan Maybank sebanyak RM500,000 dalam bentuk kredit, dan selebihnya bagi modal diperuntukkan oleh kami berlima, iaitu saya, Nabila Suhaila, bersama 4 lagi rakan kongsi saya, iaitu Nurul Syazlin, Ino Aliza, Umar Fatihah dan akhir sekali Muhammad Izzaruddin, dengan peruntukan RM10,000 bagi setiap seorang. Baik, saya teruskan lagi dengan 5.6, iaitu jangkaan pembelian. Saya akan memberitahu jumlah bagi setiap bulan secara ringkas. Bagi bulan Januari sebanyak RM9,150, bagi bulan Februari dan Mac sebanyak RM8,500, bagi bulan April sebanyak RM10,500, bagi bulan Mei sebanyak RM17,500, bagi bulan Jun sebanyak RM13,000, bagi bulan Julai sebanyak RM7,400, bagi bulan Ogos sebanyak RM8,500, bagi bulan September sebanyak RM7,400, bagi bulan Oktober sebanyak RM8,500, bagi bulan November dan Disember sebanyak RM9,150, dan bagi jumlah keseluruhan tahun 1 ataupun tahun yang pertama sebanyak RM117,250. Bagi tahun kedua pula, kami menjatuhkan kenaikan sebanyak 30% jualan, iaitu dengan jumlah RM152,465, dan bagi tahun ketiga, kami menjatuhkan kenaikan sebanyak 20% jualan dengan menjadikan jumlahnya sebanyak RM140,700. Baiklah, bagi jangkaan pembelian pula, turut saya akan memberitahu jumlah bagi setiap bulan dengan secara ringkas, iaitu bagi bulan Januari sebanyak RM8,650, bagi bulan Februari dan Mac sebanyak RM7,500, bagi bulan April sebanyak RM9,500, bagi bulan Mei sebanyak RM11,500, bagi bulan Jun sebanyak RM10,500, bagi bulan Julai dan September sebanyak RM7,400, manakala bagi bulan Ogos dan Oktober sebanyak RM7,500, bagi bulan November sebanyak RM8,650, dan bagi bulan 12 sebanyak RM8,560, dan bagi jumlah keseluruhan tahun pertama iaitu sebanyak RM102,250. Bagi tahun kedua, kami menjangkakan kenaikan sebanyak 20% jualan, iaitu dengan jumlah RM122,700, dan bagi tahun ketiga, kami menjangkakan kenaikan sebanyak 10% jualan dengan menjadikan jumlahnya sebanyak RM112,475. Baiklah, akhir sekali 6.0, iaitu rumusan keseluruhan bagi rancangan organisasi kami ini. Berdasarkan apa yang telah dibincangkan di dalam laporan berkenaan perancangan perniagaan yang telah disediakan dengan teliti ini, syarikat kami dapat menyimpulkan bahawa setiap perjalanan strategi perlulah dibuat dengan sangat teliti dan tepat bagi memastikan perniagaan dapat dijalankan dengan lancar dan sempurna. Oleh itu, syarikat kami Bell akan memastikan kami berjaya untuk menarik minat pelanggan terhadap produk yang telah kami tawarkan. Seterusnya, dengan adanya perniagaan rancangan perniagaan ini, syarikat kami Bell yakin bahawa syarikat kami berpotensi dalam memperluaskan lagi perniagaan kami untuk dikenali di seluruh Malaysia. Selain itu, kami juga telah membuat kajian berdasarkan penyediaan rancangan perniagaan ini untuk mengenal pasti dan bersedia bagi mengatasi sebarang masalah-masalah yang berkemungkinan terjadi apabila perniagaan sudah beroperasi di masa akan datang. Baiklah, sekadar ringkasan tentang syarikat kami. Seperti sedia maklum, syarikat kami Belvia Apparel ini telah dibangunkan oleh saya dan 4 rakan kongsi lain secara
memberikan kerjasama yang sangat bagus dalam menyediakan dan menyelesaikan penyediaan rancangan perniagaan ini. Kami berlima juga bersama-sama mengeluarkan modal kami sendiri demi merealisasikan perniagaan ini. Jadi, harapan dari kami berlima agar perniagaan kami ini dapat berjaya menarik ramai pelanggan, dan kami juga berharap agar perniagaan kami menjadi lebih laris dan dapat dikenali dengan lebih ramai. Baik, sekian itu sahaja rancangan perniagaan syarikat kami iaitu Belvia Beryl. Sebarang kekurangan daripada pihak kami, saya memohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah dan buruk datangnya dari kami. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.